Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ucapkan kepada tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Apa khabar semua? Semua sihat? Saya doakan agar semua sentiasa sihat walafiat di samping keluarga yang tercinta dan sentiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Selamat pagi semua. Alhamdulillah bertemu lagi sekali kita dalam slot tadi kita dah jumpa dalam slot Rawa, sekarang kita jumpa pula dalam program tadabbur dan bacaan juzuk ke-30. Alhamdulillah, bersyukur kita kehadap Allah Subhanahu wa taala. Masih lagi diberi kesempatan, masih lagi diberi peluang untuk bersama-sama membaca Al-Quran pada pagi ini, untuk sama-sama kita perbetulkan bacaan ayat Al-Quran kita, kan? Sama-sama kita dapat membaca, berkumpul pada pagi ini bersama dengan sahabat-sahabat yang lain. Semangat kita nak belajar Al-Quran, kan? Alhamdulillah, bersyukur sangat-sangat. Terbaik semua. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kepada semua yang memberi salam. Yang mana yang dah hadir, jom kita pakat-pakat share. Jom kita sebarkan kebaikan. Kita rebut pahala. Jom kita ajak lagi ramai sahabat-sahabat yang lain untuk bersama-sama pada pagi ini dalam program tadabbur dan bacaan juzuk 30. Boleh semua? Boleh bantu saya share untuk ke grup-grup FB yang ada. Kita pakat-pakat ajak sahabat-sahabat yang lain. InsyaAllah terbaik semua. Mana yang dah share, terbaik. Terima kasih banyak-banyak. Moga-moga asbab kita tekan button share. Kita dipermudahkan segala urusan. Kita dimurahkan rezeki. Dan moga-moga Allah kurniakan kesihatan yang baik-baik buat diri kita dan ahli keluarga kita. Amin. Alhamdulillah, terbaik semua. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kepada semua yang memberi salam. Mana yang dah hadir, mana yang baru hadir, selamat datang, silakan masuk, ahlan wa sahlan. InsyaAllah tuan-tuan dan puan-puan teruskan share. Baik, hari ini kita nak masuk pula surah Al-Kafirun. Betul, hari minggu lepas kita dah baca 2 surah. Hari ini kita nak baca 1 surah, iaitu surah Al-Kafirun. Boleh semua? Yang mana ada Al-Quran sendiri, jom kita buka pada muka surat 603. Boleh buka muka surat 603. Kita sama-sama mentadabbur surah Al-Kafirun. Surah ini cerita tentang apa, macam mana hukum tajwidnya, macam mana cara bacaannya. InsyaAllah kita akan buat satu persatu. Terbaik semua. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kepada semua yang memberi salam. InsyaAllah. Yang mana yang baru hadir, selamat datang. Silakan masuk. Ahlan wa sahlan. Jom sambil-sambil kita nak tunggu sahabat-sahabat kita yang lain. Jom sama-sama kita berselawat mubin. Boleh kita selawat mubin sama-sama dengan penuh semangat. Sallallahu Rabbuna ala nuril mubin Ahmad al-Mustafa Sayyidil Mursalin Sallallahu Rabbuna ala nuril mubin Ahmad al-Mustafa Sayyidil Mursalin Sallallahu Rabbuna ala nuril mubin Ahmad al-Mustafa Sayyidil Mursalin Sallallahu Rabbuna ala nuril mubin Ahmad al-Mustafa Sayyidil Mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa
وعلى آله وصحبه أجمعين. Alhamdulillah, terbaik semua. Selesai kita selawat mubin. InsyaAllah kita nak mulakan kita punya program hari ini, iaitu program tadabbur dan bacaan juzuk 30. Dan hari ini kita akan bersama-sama membaca surah Al-Kafirun. Kan selalu kita dengar ramai yang membaca surah Al-Kafirun dalam solatnya. Sebab apa? Surah ini juga agak pendek. Kan surah ini agak mudah dan pendek untuk kita baca. InsyaAllah jom sama-sama kita membaca dan juga kita mentadabur serba sedikit apa kisah di sebalik surah Al-Kafirun. Boleh semua? Terbaik. Selamat pagi semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada semua tuan-tuan dan puan-puan yang baru hadir, selamat datang. Silakan masuk. Ahlan wa sahlan. Jom teruskan kita sebarkan perkara-perkara yang baik. InsyaAllah sebelum kita nak mulakan kita punya surah Al-Kafirun, kita nak baca surah Al-Kafirun, kita mula dengan umul kitab. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Amin. Alhamdulillah, selesai kita baca surah Al-Fatihah. Terbaik semua. Baik, jom sama-sama kita lihat pada surah Al-Kafirun. Seperti yang kita sedia maklum, surah Al-Kafirun ada 6 ayat. Surah Al-Kafirun ada 6 ayat. Surah Al-Kafirun ini diturunkan di Makkiyah. Surah yang ke-109. Surah Al-Kafirun ini bermaksud apa? Terang-terang Al-Kafirun bermaksud orang kafir. Orang-orang kafir. Baik, surah Al-Kafirun ini cerita tentang apa, tuan-tuan dan puan-puan? Surah Al-Kafirun ini menceritakan tentang penyataan bahawa Tuhan yang disembah oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan pengikut-pengikutnya bukanlah apa yang disembah oleh orang-orang kafir. Bermaksud apa yang Nabi Muhammad dan pengikut-pengikutnya sembah tidak sama dengan apa yang orang kafir sembah. Betul? Kan? Orang kafir sembah berhala. Tetapi kita sebagai umat Islam, kita sembah Allah. Itu cerita di sebalik surah Al-Kafirun. Baik, jom sama-sama kita nak baca surah Al-Kafirun. Kita nak tengok macam mana kita bacaannya sebenar. Dan kita nak sama-sama perbetulkan kita punya bacaan. Terbaik semua, jom sama-sama kita baca surah Al-Kafirun. Muka surat 603. Gambar dan suara saya jelas ya? Moga-moga Allah permudahkan urusan kita untuk membaca Al-Quran pada pagi ini. Niat mengaji kerana Allah, ikhlaskan hati kerana Allah, pahala bacaan hadiahkan kepada kedua ibu bapa kita. Jom sama-sama tarik nafas. Bismillahirrahmanirrahim. Ayat yang pertama. Qul ya ayyuhal kafirun. Sekali lagi. Qul ya ayyuhal kafirun. Kita tengok satu-satu. Qul. Kita baca lam ada tanda mati. Kita baca qul. Jangan baca qul. Qul. Salah. Tak nak ada ekor-ekor kat belakang. Tak nak lek-lek kat belakang. Cuma baca qul. Boleh? Huruf qaf tebalkan. Qul. Okey. Seterusnya.
Ya ayyuhal. Ya. Kenapa panjang? Nampak ada tanda ombak. Tanda mat ini bertemu pula dengan huruf hamzah. Dan dia sekaligus kena panjang 4 ataupun 5 harakat. Ini mat jaiz munfasil. Jadi kena baca panjang 4 atau 5 harakat. Qul ya ayyuhal kafirun. Ayyu. Kita nampak huruf ya ada tanda syaddah. Maka kita kena tekan dah. Kita kena tekan terlebih dahulu. Ay. Baru kita baca you. Boleh sekali lagi? Ayyu. Tekan sebaik-baiknya. Tekan habis sampai habis. Jangan ayyu. Ayyu. Macam tak berapa nak tekan sangat kan? Kita kena baca ayyu. Boleh? Qul ya ayyuhal. Hal. Huruf ha bulat. Hal kafirun. Kita boleh tengok dekat sini kalimah al-kafirun. Alif lam qamariyah. Bila sebut saja alif lam qamariyah, tuan-tuan dan puan-puan kena jelaskan huruf lam. Sebab tu kita baca ayyuhal. Kita jelas huruf lam. Hal kafirun. Boleh? Terbaik semua. Jom kita tengok ayat yang kedua pula. La a'budu ma ta'budun. Sekali lagi. La a'budu ma ta'budun. Kita tengok satu-satu. La. Kenapa panjang? Ada tanda ombak, tanda mat ini bertemu huruf hamzah. Kena panjang 4 ataupun 5 harakat. Boleh? Panjang 4 atau 5 harakat. Jumpa je kalau tuan-tuan dan puan-puan baca Al-Quran, jumpa tanda mat ini, tanda ombak ini, jumpa huruf hamzah panjang 4 atau 5 harakat. Jumpa selain huruf hamzah, tanda ombak ni, tanda mat ni bertemu dengan selain huruf hamzah, maka panjangnya 6 harakat. Jelas? Boleh? Baik, seterusnya. La a. Huruf ain dimatikan. A'budu ma ta'budun. Boleh? Sekali lagi kita baca ayat yang kedua bersama-sama. La a'budu ma ta'budun. Terbaik semua. Jom kita beralih pula kepada ayat yang ketiga. Sekejap je. Kita belajar sama-sama santai-santai saja. Baik, ayat yang ketiga. Wala antum abiduna ma a'bud. Lagi sekali. Wala antum abiduna ma a'bud. Boleh? Tengok satu-satu. Wala. Kenapa kita baca la panjang? Sama juga. Ada tanda ombak. Ada tanda mat begini. Jumpa huruf hamzah. Berapa panjang? Berapa harakat? 4 atau 5 harakat. Wala antum. Antum. Nun mati bertemu huruf ta. Ikhfa hakiki. Macam mana cara bacaan ikhfa hakiki? Bacaannya tidak jelas. Samar-samar. Kita baca antum. Boleh? Antum abiduna ma a'bud. Ma. Kenapa panjang? Pun sama. Ada tanda ombak. Tanda mat ini bertemu huruf hamzah. Automatik panjangnya 4 atau 5 harakat. Kita baca ma'a'bud. Bud. Ini qalqalah apa? Qalqalah sughra ke qalqalah kubra atau qalqalah akbar? Jawapannya qalqalah kubra.
Kenapa qalqalah kubra? Sebab dia berada di hujung ayat. Kenapa dia kubra? Sebab dia tak ada syaddah macam akbar. Jadi qalqalah kubra ini lantunan dia sederhana. Lantunan dia besar. Besar. Iaitu a'bud. Kalau qalqalah akbar, paling besar. Boleh? Yang ini, dia duduk kat tengah-tengah. Ada 3 qalqalah. Qalqalah sughra, qalqalah kubra, qalqalah akbar. Sughra, kecil. Kubra, besar. Akbar, paling besar. Dan a'bud ini adalah qalqalah kubra, besar. Okey? Lagi sekali ayat yang ketiga, sama-sama. وَلَا أَنْتُمْ عَابِدُونَ مَا أَعْبُدُ. Boleh semua? Terbaik. Alhamdulillah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kepada semua yang memberi salam. Yang mana baru hadir, selamat datang. Silakan masuk. Ahlan wa sahlan. InsyaAllah tuan-tuan dan puan-puan teruskan share. Kita ajak lagi ramai sahabat-sahabat yang lain agar mereka juga dapat bersama-sama pada pagi ini. Terbaik semua. Jom terus dengan ayat yang keempat. Tarik nafas sama-sama. Wala ana abidum ma'abadtum. Sekali lagi. Wala ana abidum ma'abadtum. Kita tengok satu-satu. Wala. Kenapa panjang? Juga sama juga. Kita dah jumpa dah sebelum-sebelum ini. Iaitu ada tanda mat, ada tanda ombak ni bertemu hamzah. Panjangnya 4 atau 5 harokat. Wala ana. Baik, kalau jumpa saja ada alif, ada tanda kosong, ada tanda o macam ni. Maka pendek saja. Ana. Bukan ana. Na tak perlu dipanjangkan. Pendek saja bacaannya. Kalau jumpa saja alif, ada tanda bulat di atasnya, maka lajukan. Tak perlu dipanjang. Boleh? Wala ana. Boleh? Na ni, yang alif tu abaikan. Pendek je kita baca. Ana abidumma. Bidumma. Tanwin bertemu huruf mim. Ini adalah idgham bi gunnah. Sebut je idgham bi gunnah bermaksud kita perlu baca dengan dengung. Dengung pula berapa harkat? 2 harkat. Kena baca dengung 2 harkat. Kita baca bidumma. Bidumma. Boleh? Abadtum. Abadtum. Huruf dal kita terus masuk huruf ta. Kita terus masuk ke huruf yang ta, yang ada tanda syaddah. Abadtum. Bukan abadatum. Bukan. Sebab apa? Sebab kita kena huruf dal ni, kita nak ke huruf ta. Kita masuk terus huruf ta. Abadtum. Ini adalah idgham mutajanisain. Boleh? Sekali lagi sama-sama ayat yang keempat. Tarik nafas. Wala ana abidum ma'abadtum. Terus huruf ta, masuk huruf ta. Abadtum. Boleh? Terbaik semua. Jom terus ayat yang kelima. Sekejap sahaja. Ayat yang kelima. Tarik nafas sama-sama. Wala antum abiduna ma'abud. Wala antum abiduna ma'abud. Sama juga ayat yang kelima dan ayat yang ketiga sama. Tengok atas dan bawah sama je. Jadi dia punya hukum tajwid pun sama juga. Wala kita panjang, ada tanda ombak, ada tanda mat, bertemu hamzah, panjang 4 atau 5 harokat. Wala antum. Nun mati bertemu huruf ta, ikhfa hakiki. Cara bacaannya tidak jelas, samar-samar. Antum abiduna ma'abud. 'abud. 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 'abud
kita panjang 4 atau 5 harakat. Sebab ada juga jumpa tanda ombak bertemu hamzah 4 atau 5 harakat panjang. Ma'abud. Boleh? Terbaik semua. Jom terus ayat yang terakhir, ayat yang ke-6. Kita tengok sama-sama. Tarik nafas. Lakum dinukum waliyadin. Lakum dinukum waliyadin. Lagi sekali kita tengok satu-satu. Lakum dinukum waliyadin. Boleh? Senang sahaja ayat yang ke-6 ni. Kita mim mati bertemu dal. Lakum di. Kita baca jelas. Lakum dinukum waliyadin. Boleh semua? Terbaik. Selesai ayat 1 hingga 16. Sekarang ini jom. Kita dah pun tengok macam mana cara. Kita dah pun betul lah. Kita dah pun betulkan bacaan ayat Al-Quran kita. Sekarang kita nak tadabbur pula. Serba sedikit surah Al-Kafirun cerita tentang apa. Boleh semua? Terbaik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kepada semua yang memberi salam. Yang mana baru hadir, selamat datang. Silakan masuk. Ahlan wa sahlan. Jom kita tengok satu-satu ayat demi ayat insya-Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ayyuhal kafirun. Ayat yang pertama bermaksud katakanlah Muhammad, wahai orang-orang kafir. Ayat kedua, la a'budu ma ta'budun. Ayat kedua cerita tentang apa? Maksudnya aku tidak akan menyembah apa yang kamu sembah. Nabi Muhammad dan pengikutnya tidak akan sembah apa yang orang kafir sembah. Maksudnya kita punya umat Islam sembah Allah, tetapi orang kafir sembah berhala. Kita tak ikut orang kafir. Okey. Ayat yang ketiga, wala antum abiduna ma a'bud. Ayat yang ketiga bermaksud kamu bukan penyembah apa yang aku sembah. Maksudnya orang Islam dan orang kafir sangat berbeza. Orang Islam menyembah berhala, tapi kita menyembah Allah. Kita ni penyembah, orang kata penyembah, kita percaya kepada Allah, kita beriman kepada Allah. Tetapi orang kafir ni, dia percaya kepada berhala. Boleh? Jom, ayat yang keempat. Wala ana abidum ma'abadtum. Ayat yang keempat bermaksud dan aku tidak pernah menjadi penyembah apa yang kamu sembah. Dan Nabi Muhammad kata, dan Nabi Muhammad dan pengikutnya tidak pernah menyembah apa yang kamu sembah. Nabi Muhammad tak pernah menyembah berhala. Macam orang kafir. Orang kafir menyembah berhala. Tapi Nabi Muhammad tak pernah, tak ikut pun apa yang orang kafir sembah. Boleh? Ayat yang kelima. Wala antum abiduna ma'a'bud. Sama juga ayat yang kelima, maksudnya sama macam ayat yang ketiga. Dan kamu tidak pernah menjadi penyembah apa yang aku sembah. Ayat yang terakhir, lakum dinukum waliyadin. Ayat yang keenam bermaksud untukmu agamamu dan untukku agamamu. Agamaku. Maksudnya orang kafir dengan agamanya, tapi kita umat Islam dengan agama kita, iaitu kita sembah Allah. Orang kafir sembah berhala. Boleh semua? Selesai ayat 1 hingga 6. Sekenang saja, mudah sahaja. Sekejap je kita belajar. Sekejap je kita dah belajar satu surah. Alhamdulillah, terbaik semua. Kesimpulannya surah Al-Kafirun ini menceritakan tentang penyataan bahawa Tuhan yang kita sembah tak sama dengan orang kafir sembah. Kan? Tuhan yang kita sembah tak sama dengan apa yang orang kafir sembah. Boleh semua?
Tuhan yang orang kafir sembah tak sama dengan apa yang kita sembah. Orang kafir sembah berhala, tapi kita sembah Allah yang satu. Itu saja untuk surah Al-Kafirun. Maksudnya sangat mendalam. Sebab apa? Sebab kita beriman kepada Allah. Kita percaya kepada Allah. Kita beriman kepada Allah. Orang kafir ni, dia telah terpesong. Dia telah menyembah berhala. Kita tak ikut orang kafir, tapi kita ikut apa yang telah diajar oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Boleh semua? Terbaik. Selesai untuk slot untuk program pada hari ini. Kita dah pun belajar satu surah. Kita dah pun dapat ilmu pengetahuan yang baru. Baik, sekarang suara saya dengar. Jelas tak suara saya? Boleh? Suara saya jelas Baik, mungkin ada masalah line sedikit. Okey, tak apa. Baik, kesimpulannya tadi kita dah bagi tahu yang surah Al-Kafirun ini cerita tentang penyembahan. Iaitu apa yang kita sembah dengan apa orang Islam sembah dan orang kafir sembah tidak sama. Orang kafir sembah berhala, kita sembah Allah. Kita sembah apa yang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ajar kepada kita. Balik semua, sungguh mendalam surah Al-Kafirun ini cerita tentang apa? Selesai kita punya slot program pada pagi ini. Dapat juga kita tambah serba sedikit ilmu pengetahuan kita berkaitan dengan surah Al-Kafirun. Cerita tentang apa surah Al-Kafirun, bacaannya macam mana. Alhamdulillah, terbaik semua. Tahniah diucapkan kepada yang dapat hadirkan diri pada pagi ini. Sadaqallahul azim. Alhamdulillah, terbaik semua. Terima kasih kerana dapat bersama-sama pada pagi ini. Dapat meluangkan bersama-sama dalam program Tadabbur dan Bacaan Juzuk 30. Walaupun sekejap, tetapi dalam masa yang sekejap itu kita dapat ilmu yang sangat bermakna. Yang boleh kita guna, yang boleh kita amalkan dalam solat kita dari segi pembacaan. Dan boleh juga kita cerita kepada anak-anak kita berkaitan surah Al-Kafirun ini cerita tentang apa. Boleh semua? Terbaik. Terima kasih yang dapat hadirkan diri pada pagi ini. Terima kasih juga kepada yang sudi memberi tajaan untuk program bacaan dan tadabbur juzuk 30. Kalau ada rezeki lebih dan tuan-tuan dan puan-puan ingin membuat tajaan, boleh klik saja pin komen di bawah, tekan sumbangan dan tajaan dialu-alukan, tekan saja link tersebut. InsyaAllah kalau kita kongsikan rezeki kepada orang lain, moga-moga Allah balas dengan berlipat kali ganda rezeki kita. Terbaik semua. Maaf kalau ada kekurangan, kalau ada salah silap. InsyaAllah jom kita sama-sama baca doa tilawah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma dhakkirna minhu ma nusina wa'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-layli wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, selesai kita punya program pada pagi ini. Seronok ke seronok? Dapat sesuatu yang baru, dapat tambah sesuatu yang baru. Alhamdulillah, terbaik semua. Terima kasih lagi sekali. Yang mana yang sudi untuk memberi sumbangan, dialu-alukan, boleh klik saja pin komen di bawah. Kalau ada kawan-kawan, sahabat-sahabat yang ingin belajar Al-Quran, boleh ajak mereka untuk daftar ke kelas. Kita ada sediakan kelas asas, kelas tajwid, kelas talaqi. Kalau betul-betul serius nak belajar, insya-Allah kami bantu untuk tuan-tuan dan puan-puan boleh daftar ke kelas. Macam mana pendaftarannya, macam mana cara nak daftar, boleh klik saja pin komen di bawah. Begitu juga kalau ada ibu bapa yang nak hantar anak-anak untuk ke kelas, boleh juga klik pin komen di bawah. Kita ada sediakan kelas asas kanak-kanak, kelas tajwid kanak-kanak dan juga kelas talaqi kanak-kanak. InsyaAllah terbaik semua sehingga kita berjumpa lagi. Maaf di atas kekurangan, yang baik itu datang daripada Allah, yang kurang itu daripada kelemahan saya sendiri. Saya sudahi dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.